Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang filem 1957 Hati Malaya. Nama saya Nur Azli Najwa binti Samsudin bernombor metrik 200750. Nama saya Siti Nurhazika binti Ismail bernombor metrik 201060. Nama saya Nur Izzati Nazirah binti Ayub bernombor metrik 200-293. Nama saya Fatimah Aisyah binti Muhammad Asri, nombor metrik 201071. Nama saya Nur Syafiqah Izwani binti Musa, nombor metrik 200485. Latar belakang filem. Okey, filem ini telah diarahkan oleh Syuhaimi Baba, merupakan seorang pengarah yang terkemuka di Malaysia. Beliau juga telah menerima anugerah pengarah terbaik di Festival Filem Malaysia. Filem ini diterbitkan oleh Pesona Pictures Sdn Bhd. Pelakon utamanya adalah Maya Karin dan juga Rushdie Ramli. Tema lagu filem ini digubah oleh Sharon Paul dan telah menelan perbelanjaan sebanyak 3 juta ringgit. Dan tarikh diterbitkan filem ini adalah pada 4 September 2007. Okey, jadi bagi sinopsis filem ini menceritakan tentang 4 orang rakan yang mahu menerbitkan buku bergambar bertajuk 1957 Hati Malaya. Di dalam proses mereka mengkaji sejarah tentang penubuhan dan kemerdekaan tanah Melayu, mereka telah menjiwai watak pada waktu itu sehingga mereka membawa diri mereka kepada era itu. Dari itu, mereka dapat melihat usaha pelbagai pihak bagi mencapai kemerdekaan pada tahun itu. Filem ini juga memfokuskan tentang perjuangan Tunku Abdul Rahman bagi mencapai kemerdekaan untuk tanah Melayu walaupun telah mendapat tentangan daripada pihak British yang ingin melambatkan kemerdekaan. Okay, dalam filem ini, etnik Melayu yang rakyat miskin dan juga rakyat kelas bawahan, mereka telah berjuang untuk menjadi rakyat kelas pertama di negara itu. Dan filem ini juga telah memfokuskan kepada perjuangan Datuk Wan Jaafar yang merupakan pengasas UMNO yang telah berjaya membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan etnik Melayu pada tahun itu bagi menentang penubuhan Malayan Union yang telah dicadangkan oleh pihak British. Filem ini dimulakan dengan paparan Raja-Raja Melayu dipaksa menurunkan tanda tangan untuk mempersetujui penggubalan Malayan Union, iaitu Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu dengan cara paksaan dan ugutan. Malayan Union adalah satu pertubuhan yang disatukan di bawah pemerintahan Governor British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan untuk mempersetujui penggubalan Malayan Union untuk meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Selain itu, Malayan Union menggugat kedudukan kedaulatan Raja-Raja Melayu kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Hak kerakyatan yang sama diberikan kepada semua masyarakat tanah Melayu tanpa mengira etnik dengan menggunakan prinsip jus soli. Seterusnya, kerjasama etnik dalam menuju kemerdekaan dapat dilihat apabila dalam pilihan raya 1955 yang memberi implikasi besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Hal ini disebabkan Parti Perikatan disertai oleh UMNO, MCA dan MIC dengan sebanyak 51 kerusi daripada 52 kerusi. Seterusnya, kemudian dipaparkan perbincangan Anwar Malik di dalam filem Hati Malaya, iaitu seorang ketua kerani Jabatan Kerja Raya dan Datuk On yang ketika itu merupakan pegawai batu pahat tentang kerisauan mereka dengan penubuhan Malayan Union. Kemudian mereka menyusulkan satu persatuan iaitu UMNO yang diasaskan oleh Datuk On Jaafar pada 11 hari bulan Mei 1946. Pengasasnya oleh Datuk On Jaafar yang menubuhkan Kongres Melayu untuk membantah Malayan Union. UMNO mengamalkan konsep pembahagian kuasa seperti
dalam persidangan perwakilan UMNO demi perpaduan dan konsep perkongsian kuasa. 35 kerusi diberikan kepada UMNO, sedangkan pada ketika itu Melayu lebih ramai dengan 84.2% dan 15 kerusi diberikan kepada MCA, 2 kerusi diberikan MIC. Seterusnya adalah Persatuan Cina Malaysia ataupun MCA. MCA merupakan parti komponen daripada Barisan Nasional yang merupakan parti komponen daripada Barisan Nasional. Manakala Barisan Nasional pula adalah sebahagian daripada gabungan parti pemerintah bagi kerajaan persekutuan. Dan MCA juga merupakan parti pemerintah bagi kerajaan negeri Perlis dan Pahang pada masa kini. Ini boleh dibuktikan apabila MCA telah mendapat satu daripada 15 kerusi sebagai ahli undangan negeri Perlis dan di negeri Pahang pula telah mendapat satu daripada 42 kerusi. Presiden pertama bagi MCA adalah Tun Tan Chek Lock yang telah berkhidmat dari 27 Februari 1949 sehingga Mac 1958. Dan kini Presiden MCA adalah Dato' Seri Dr. Wee Ka Siong yang telah berkhidmat pada 16 November 2018 sehingga kini. Seterusnya adalah Kongres India Malaysia, MIC. MIC merupakan sebuah parti minoriti India yang ditubuhkan pada Ogos 1946 oleh pengasasnya John A. TV dan Janaki Ati Nahapan. Pada awalnya, MIC ditubuhkan untuk menjaga kebajikan masyarakat India. Kemudian diteruskan sebagai usaha untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat India. Presiden pertama bagi MIC adalah John A. TV yang telah berkhidmat pada tahun 1946 sehingga 1947. Dan kini presidennya adalah Tan Sri Vigneswaran Sanasi yang telah berkhidmat pada 14 Julai 2018 sehingga kini. MIC telah memegang 2 daripada 56 kerusi di Dewan Negeri Johor dan 2 daripada 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Filem daripada filem Hati Malaya. Yang pertama ialah perpaduan yang utuh dan jitu mengelakkan daripada berlakunya perpecahan. Hal ini boleh dilihat apabila parti MCA, MIC dan UMNO membentuk parti perikatan dan berjaya memenangi kerusi di pilihan raya 1955. Justru pada 1956, Tunku Abdul Rahman bergerak ke England untuk mengadakan rundingan kemerdekaan kali kedua selepas parti mereka memenangi pilihan raya itu. Dan pengajaran yang kedua ialah pengorbanan diperlukan untuk memastikan tanah Melayu bebas daripada cengkaman penjajah. Hal ini boleh dilihat pada tahun 1958 apabila Tunku Abdul Rahman mendapat persetujuan daripada orang ramai untuk mengadakan rombongan kemerdekaan ke England. Walau bagaimanapun, Tunku menjelaskan bahawa mereka tidak mempunyai duit kerana habis digunakan semasa berkempen. Maka normallah menanggalkan barang kemasnya dan diikuti oleh orang ramai dan terdapat segelintir yang menghulurkan wang sebagai sumbangan. Hal ini menjadikan Tunku Abdul Rahman menitiskan air mata kerana terharu dengan semangat kemerdekaan rakyat Malaysia. Terusnya ialah pengajaran yang ketiga. Yang terakhir adalah menghargai perjuangan tokoh negarawan kita dahulu adalah dengan menjadi pemimpin yang jujur dan bijaksana. Hal ini boleh dilihat pada situasi di rumah Sheikh Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang 1956. Beliau berpesan bahawa bila sudah merdeka, jangan pula ada pemimpin-pemimpin yang mengaut keuntungan di belakang rakyat jelata. Hal ini dapat dilihat ketika perjumpaan antara Sardun Jubir, Ahmad Badawi dan Sheikh Abdullah Fahim untuk meminta pandangan Sheikh tentang tarikh yang sesuai untuk dijadikan tarikh kemerdekaan.
Kesimpulannya, keharmonian antara etnik diperlukan untuk mencapai kemerdekaan. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi permulaan kepada kerjasama di antara etnik. Hal ini dapat dilihat dengan penubuhan Jawatan Kuasa Penghubungan Kaum 1949 dan juga Pilihan Raya Umum 1955 di mana UMNO hanya diperuntukkan sebanyak 36 kerusi walaupun peratus bilangan pengundi kaum Melayu pada waktu itu telah mencapai 84.2%. Pengorbanan orang Melayu telah membawa kepada semangat toleransi antara etnik. Kini, perbezaan etnik perlu dilihat sebagai kekuatan negara, bukannya kelemahan negara, kerana kita akan dapat menggabungkan potensi dan bakat yang ada dalam diri setiap individu yang datang dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan kebolehan yang berbeza. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.